Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam 30 kepada semua yang sempat bersama di room saya pada petang ini. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di bumi Palestin akan diberikan perlindungan, ya, dan juga kemenangan di dalam menentang Zionis Israel di bumi Palestin. Ya, Zigzag. Waalaikumsalam Zigzag. Putri Zarina, saya tak sempat nak tengok parlimen tadi. Okey, tapi tak apa, parlimen mana tak sempat tengok, boleh tengok di YouTube, dia punya rakaman kan. Isu tandas. Malah dah cerita pasal isu tandas sangat ni. Ya, banyak kali dah kita duk ulas-ulas isu tandas ni. Labu kata nak cerita pasal isu tandas. Banyak sangat dah kita kali ulas isu tandas ni. Dalam parlimen memanglah dia orang dah melalut-lalut meroyan sekarang ni, ya. Pertama, kita faham mereka berada dalam tekanan yang maha hebat sekarang ni setelah segala usaha dan ikhtiar jahat mereka untuk menampas kerajaan seringkali digagalkan. Ya, seringkali digagalkan. Walaupun berbagai-bagai cara mereka cuba lakukan, menanamkan keyakinan di kalangan pelakon-pelakon mereka bahawa mereka masih ada keupayaan, masih ada ruang untuk mereka menebuk atap, ya, 2.0. Kerana percubaan mereka menebuk atap suatu zaman kerajaan PH dulu, mereka mampu lakukan dengan mudah, ya. Kenapa mereka boleh lakukan dengan mudah? Sebab mereka ada orang dalam yang bersubahat dengan mereka, yang bersekongkol dengan mereka. Orang dalam itu adalah Perdana Menteri sendiri waktu itu, yang telah pun meletakkan jawatan, di mana dengan peletakan jawatannya, maka ruang untuk pengkhianat-pengkhianat itu menebuk atap, ikut pintu dapur, ikut pintu belakang, lebih mudah. Ya, ibarat macam dia tinggalkan rumah dengan keadaan pintu tidak berkunci. Dia belah dalam keadaan pintu dapur tidak berkunci, ya, maka pengkhianat mudah masuk. Sebab itulah mereka mudah untuk mengambil alih kerajaan Patah Harapan. Dan cubaan itu mereka cuba ulang untuk kali ini. Tapi mereka silap besar kerana Perdana Menteri selepas PRU yang ke-15 bukan Perdana Menteri seperti Mahathir Mohamad. Perdana Menteri yang mempunyai niat yang jahat, Perdana Menteri yang mempunyai sifat khianat kepada rakan sendiri. Tapi Perdana Menteri hari ini adalah Perdana Menteri yang cukup kental jiwanya, Perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada rakyat, Perdana Menteri yang tidak mementingkan diri sendiri, Perdana Menteri yang sentiasa mempunyai sifat setia kawan dengan rakan-rakan. Ya, tak terfikir oleh kita dan tak mungkin, ya, kita boleh bayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sanggup akan mengkhianati rakan-rakan mereka di dalam Barisan Nasional, ataupun mengkhianati rakan-rakan mereka dalam GPS, GRS. Ya, takkan mungkin dia nak lakukan itu. Kalau dia lakukan itu, maknanya perjuangannya puluhan tahun selama ini menjadi sia-sialah. Ya. Sebab inilah peluang yang Allah berikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara ini. Supaya dengan peluang yang ada ini, boleh dilakukan apa yang selama ini dia impikan. Ada orang kata, kenapa reformasi itu lambat sangat dapat dilihat dan dikecapi? Ya? Kita kena ingat, reformasi ini bukan seperti menguruskan kewangan. Hari ini lulus peruntukan, besok boleh buat projek. Ya, reformasi ini satu agenda yang panjang. Agenda yang sentiasa berubah-ubah ikut keadaan situasi politik semasa ketika itu. Kalau tahun 98, 99 reform dilakukan untuk apa waktu itu perjuangannya? Iaitu untuk menuntut keadilan. Ya, tahun 98, 99 kita melakukan reformasi ialah untuk menuntut keadilan kepada seorang pemimpin yang telah dizalimi dan juga difitnah. Jadi reformasi dilaungkan ketika itu hanya untuk menuntut keadilan kepada seorang pemimpin. Ya, selepas itu musim terus berubah. Ya, pemimpin yang kita nak perjuangkan itu berada dalam penjara. Apakah maknanya reformasi itu mati? Ya, reformasi terus bergerak, tetapi dalam hala tuju yang berbeza. Kalau sebelum ini untuk kita menuntut keadilan bagi Anwar Ibrahim,
bila Anwar dipenjarakan, reformasi terus bergema, reformasi terus dilaungkan, tetapi untuk melakukan reformasi kepada institusi kehakiman. Ya, institusi kehakiman. Kalau seorang Anwar telah dipenjarakan kerana ketidakadilan, maka kita tidak mahu ada rakyat lain, terutamanya rakyat Marhain, yang juga akan terpenjara di atas ketidakadilan. Maka reformasi terus dilaungkan, reformasi terus diperjuangkan. Dan setelah bertahun-tahun dia diperjuangkan, maka hala tujuan reformasi itu sentiasa berubah, tetapi konsepnya tidak lari, prinsipnya tidak lari, iaitu untuk menegakkan keadilan, menentang kezaliman. Dan itu konsep ataupun teras utama reform itu. Apa tujuan reformasi? Ialah untuk menentukan keadilan itu ditegakkan dan melawan kezaliman dan lakukan perubahan ataupun islah sedaya upaya. Ini akhirnya teras kepada reformasi itu. Maka bila Anwar menjadi Perdana Menteri, sudah pastilah reformasi itu sudah terus berjalan. Kalau dulu reformasi dilaungkan hanya untuk mendesak perubahan, hari ini reformasi tetap dilaungkan adalah untuk melakukan perubahan. Ya, bila Anwar jadi Perdana Menteri, waktu dia untuk melakukan perubahan, bukan lagi untuk mendesak, tetapi untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu dilakukan bukan semudah seperti nak baiki tandas. Ya? Dapat peruntukan, baiki tandas. Siaplah. Tapi reformasi bukan begitu. Ya? Dia akan banyak rintangan, banyak haluan, cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh orang yang perjuangkan reformasi. Dan sedikit demi sedikit kita dapat lihat reform yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Oleh kerana itulah saudara, ya. Saya tak sempat baca ni, banyak komen ni, ya. Oleh sebab itulah saudara, kita tidak boleh katakan bila Anwar menjadi Perdana Menteri maka habislah reformasi. Ya, tidak ada lagi reformasi. Tidak saudara, reformasi sentiasa berjalan. Walaupun bukan lagi di bawah kepimpinan Anwar, tetapi kalau pemimpin itu ada jiwa dan roh reformasi, dia akan teruskan melakukan reformasi mengikut keadaan situasi ketika dia memimpin negara ini. Ya? Ini agenda reformasi ini adalah agenda yang berpanjangan. Ya, melakukan perubahan kepada negara ini, ya, satu perjuangan yang panjang. Kerana situasi politik ini, ya, rencah politik ini kadang-kadang sukar untuk kita faham. Kadang-kadang di luar jangkaan kita. Ya, situasi politik tidak seperti dahulu. Dahulu mudah kita nak agak, ya, siapa parti kerajaan, siapa parti pembangkang, maka lawanlah mereka. Sekarang tidak, saudara. Ya, kalau kita lihat sekarang hari ini, kerajaan perpaduan hari ini bukankah sebuah kerajaan yang berpakat sebelum pilihan raya. Sebab itu, bila orang tanya, apa manifesto kerajaan yang ada? Memang tidak ada manifesto. Sebab kami tidak bergabung sebelum pilihan raya. Ya. Maka setiap parti yang ada dalam kerajaan perpaduan ini, mereka masing-masing ada manifesto masing-masing. Ya, Pakatan Harapan, sebelum menghadapi PRU15, kita ada manifesto kita. Barisan Nasional juga. Ya, walaupun bertanding bersendirian. Ya, sebelum PRU15, mereka juga ada manifesto mereka. GPS pun ada, GRS pun ada manifesto masing-masing. Ya? Apabila mereka ini digabungkan, membentuk kerajaan perpaduan, mana satu manifesto nak pakai? Pakatan Harapan tidak boleh, ya, mengambil kesempatan oleh kerana Perdana Menteri itu adalah pengerusi Pakatan Harapan, maka korang kena ikut aku, kena ikut manifesto aku saja. Tak boleh, saudara. Ini adalah kerajaan perpaduan. Maka setiap parti akan memberikan pandangan, idea, ya, apa yang terkandung dalam manifesto masing-masing, dipersetujui oleh rakan-rakan, maka lakukannya itu dahulu. Ya. Mana perkara baik untuk rakyat yang disepakati oleh semua parti dan gabungan, yang itu dilakukan dahulu. Jangan kata, oh kau kena buat, ya, manifesto aku dulu, parti aku dulu. Tak boleh, saudara. Ya, sebab kerajaan ini bukan kerajaan yang berpakat sebelum pilihan raya. Kerajaan ini kerajaan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi kerajaan
bagi menghalang satu kumpulan lagi yang terdiri daripada pengkhianat, yang terdiri daripada penjual agama dan kaum untuk memerintah negara kita ini. Ya? Rakyat tidak ada pilihan. Rakyat terpaksa menerima antara dua. Parti banyak, betul. Dalam negara kita, parti cukup banyak. Tetapi pilihan yang harus dibuat oleh rakyat hanya ada dua. Sama ada nak kerajaan yang pernah mengkhianati mandat rakyat, ataupun kerajaan yang berjuang untuk mengangkat martabat rakyat. Dua pilihan saja yang ada. Perikatan Nasional ada sebuah parti yang terbukti, yang tercatat dalam sejarah adalah gabungan yang merampas mandat rakyat, gabungan yang membelakangkan amalan demokrasi, yang tidak langsung menghormati mandat rakyat hanya kerana nak dapatkan kuasa. Golongan itu ada dalam Perikatan Nasional. Ya. Apa yang tak ada dalam Perikatan Nasional? Menunggang kaum, berselepah dalam Perikatan Nasional. Menunggang agama, lagi ramai dalam Perikatan Nasional. Nak cerita pasal moral, tak tergamak kita nak cerita pasal moral, saudara. Walaupun sekarang ini isu moral adalah modal besar mereka. Ya. Kalau kita tengok setro-setro mereka buat live, kalau tak sembang tentang peribadi orang, ya, mereka sembang pasal moral, seolah diri dia bermoral. Yang sembang tu pun dada terdedah, saudara. Yang dia bercakap pasal moral tu, ya, lurah dendam pun dipamer kat orang, ya, yang bercakap pasal moral tu. Sebab itu kita tak nak layan isu moral. Sebab kalau kita nak bicarakan benda dekat badan orang, nak bicarakan kudis kurap kat badan orang, dalam kain orang, ya, kita lupa bahawa kita juga ada kurap kat punggung. Sebab itu moral, ya, bukan apatah lagi fitnah, ya. Fitnah peribadi ini jangan kita jadikan modal di dalam politik. Apatah lagi kita orang Islam. Sepatutnya kita orang Islam. Korang-korangnya kita adalah kumpulan yang memperjuangkan Islam. Sepatutnya kita menjadi contoh kepada yang bukan Islam, bahawa dalam Islam ini, ya, politik dalam Islam ini begini cara dia. Nak dapatkan kuasa mengikut cara Islam, begini cara dia. Nak berdakwah, begini cara dia. Sepatutnya kita jadi contoh. Tetapi malangnya, kita menjadi contoh benda yang paling jijik yang kita lakukan di dalam berpolitik. Kita duduk atas pentas politik, kita bicara tentang batang tubuh orang. Kita duduk atas pentas politik, kita bicara tentang dalam seluar orang, dalam kain orang. Saudara, saya nak bagi tahu, pernah tak saudara, ya, pemimpin yang bukan Islam daripada parti kaum lain, Cina ke India, dalam DAP ke, MCA ke, Gerakan ke, MIC ke, parti di Sabah dan Sarawak, ya, di suku kaum di Sabah dan Sarawak, walaupun mereka bertentangan parti, DAP selalu berlawan dengan MCA sebelum ini. Puluhan tahun mereka berlawan dalam politik. DAP pernah berlawan dengan MIC puluhan tahun. Dan sekarang DAP berlawan dengan Gerakan dalam perjuangan politik. Mereka bertentangan, saudara. Ya. Tapi dalam kempen pemimpin-pemimpin DAP, dalam kempen pemimpin-pemimpin MCA, dalam kempen pemimpin-pemimpin IC, Gerakan, SUPP, ya, PBBS di Sabah dan Sarawak, pernah tak saudara pemimpin mereka bercerita tentang batang tubuh, ya, perkara-perkara jijik terhadap pemimpin-pemimpin yang lain? Tak ada, saudara. Tak ada. Mereka bukan Islam. Tetapi mereka tahu betapa jijiknya nak cerita, ya, tentang batang tubuh orang, apatah lagi nak fitnah. Tapi ini dilakukan oleh pemimpin kita, Melayu Islam, yang hari-hari mulutnya tidak pernah lepas daripada zikir dan baca ayat Quran dan hadis. Tapi mereka lah yang melaung-laungkan tentang keburukan peribadi orang lain. Ya? Jadi apa nak jadi? Sebab itu, ya, apabila kerajaan perpaduan ini dibentuk, kita boleh katakan ini satu takdir yang Allah takdirkan kepada politik, ya, situasi politik negara kita di luar jangkaan. Ramai orang sana di luar sana kata, oh ini pakatan, ya, apa yang berlaku hari ini telah pun dirancang sebelum pilihan raya. Ramai yang kata macam tu, kan? Tapi kalau orang yang gunakan akal fikiran, meneliti balik perkembangan politik,
Ya. Perancangan kerajaan yang ada hari ini tak pernah dirancang. Bahkan pemimpin parti-parti yang ada hari ini pun mereka tidak pernah terfikir bahawa mereka membentuk kerajaan dalam keadaan sekarang. Ya. Pakatan Harapan memasuki pilihan raya, nawai itu kita jelas. Kita nak kembalikan semula mandat PRU 14. Kita nak jadi kerajaan digelar kerajaan Pakatan Harapan yang betul-betul tulen, yang betul-betul nak bawa reformasi, kerana kunci reformasi itu hanya berada di tangan Anwar Ibrahim. Kerajaan 22 bulan dulu tak mampu nak lakukan reform sebab kunci reformasi itu berada pada sosok tubuh yang berada dalam penjara. Sedangkan yang memimpin kerajaan 22 bulan itu adalah seorang diktator yang tidak pernah nak berubah. Diktator yang tak mahu melakukan muhasabah diri, walaupun diberi peluang yang terbaik untuk dia menjadi Perdana Menteri kali kedua. Sepatutnya dia bersyukur. Dianya satu-satunya manusia dalam sejarah politik negara yang menjadi Perdana Menteri 2 kali. Sepatutnya dia bersyukur. Tetapi diktator ini, saka tua ini tidak pernah mahu bersyukur. Dia rasa dia jadi Perdana Menteri adalah kerana kehebatan dia. Dia rasa dia jadi Perdana Menteri adalah kerana rakyat masih perlukan dia. Walaupun dia pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Sebab itu dia lupa diri. Sebab itu agenda reformasi kita yang kita nak buat sewaktu 22 bulan kita jadi kerajaan dahulu gagal dilaksanakan kerana Perdana Menteri ketika itu adalah seorang diktator. Diktator musuh utama diktator adalah reform. Mana mungkin dia nak melakukan reform kalau dia seorang diktator. Sebab itu kita dengar perkara karut-karut yang dikeluarkan oleh Mahathir sewaktu dia jadi Perdana Menteri 22 bulan yang lalu. Apa dia sebut? Manifesto, bukan kitab suci. Dikeluarkan, dinyatakan dalam parlimen. Waktu itu Ketua Parti Bersatu, siapa dia? Syed Saddiq Sagaraga, Ketua Armada. Pernah saudara dengar Syed Saddiq bantah kenyataan Mahathir? Seperti mana hari ini dia melompat-lompat macam kera kena belacan bila Anwar bentangkan bajet. Pernah saudara dengar Syed Saddiq kritik Mahathir waktu itu? Sepatutnya Syed Saddiq sebagai Ketua Armada, Menteri Kabinet, dia bangkit bantah kenyataan Mahathir yang mengatakan manifesto bukan kitab suci. Sepatutnya dia bangkit. Tetapi dia terus tunduk dan terus tunduk seperti anak muda pondan. Hari ini dia nak tunjuk hero. Anwar bentang bajet, belum sempat keluar lagi Anwar daripada pintu parlimen, dia dah buat PC. Ini bajet membazir, ini bajet meminggirkan golongan pertengahan, ini bajet bermewah-mewah. Itu Syed Saddiq Sagaraga. Dia nak mengajar Anwar tentang menguruskan kewangan negara. Dia tak cermin diri dia. Anwar berapa kali diiktiraf sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia. Siapa kamu? Kamu adalah ketua pemuda parti yang ada kes di mahkamah melibatkan duit simpan dalam akaun sendiri. Kalau akaun parti pun kamu tak boleh nak urus, wahai Syed Saddiq, kamu jangan pertikaikan orang urus kewangan negara. Kamu urus kewangan parti pun kamu berserabut sampai kamu nak seret ke mahkamah. Hari ini kamu nak mengajar Anwar Ibrahim. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri itu, apa yang kamu tegur? Apabila Mahathir melantik Pusurujaya SPRM di kalangan orang politik, Latifah Koya, ketika itu sepatutnya kamu, Ketua Pemuda Armada, patutnya kamu bangkit menentang. Seperti mana hari ini kamu sentiasa bangkit menentang apa saja tindakan Anwar Ibrahim. Dulu kenapa kamu jadi tikus mondok? Kenapa? Kerana kamu cucu atuk. Itu aja. Sampai hari ini kamu masih cucu atuk. Kamu seorang pemuda yang tidak ada prinsip, tak ada maruah. Hari ini nak jadi hero, konon-konon kamu berprinsip. Zaman kamu diternak oleh atuk dulu, kamu jadi tikus mondok. Apa yang Mahathir buat, semua kamu senyap. Lantik Pusurujaya SPRM di kalangan kaki orang politik, Latifah Koya lantik, kamu diam. Apabila Mahathir menamakan ketua hakim negara ganti orang lain, kamu diam. Apabila Mahathir menamakan kontrak peguam negara, kamu diam.
Apabila Mahathir menekan Mazli Malik, Menteri Pendidikan, kerana apa? Kerana kontrak nak diberikan sebuah syarikat yang dia mahu. Mazli Malik tak bersetuju, Mazli Malik letak jawatan, kamu diam. Sebab apa? Kamu dah dapat imbuhan jawatan dan kedudukan, maka kamu menjual prinsip kamu. Hari ini bila kamu tak jadi menteri, kamu menyalak-nyalak macam anjing kurap, konon kamu dah berprinsip. Kalau kamu kata bajet ini bajet membazir, saya minta Perdana Menteri jangan turunkan bajet di kawasan Muar. Buat apa bagi kawasan Muar? Kalau dari cop bajet itu membazir, jangan bagi apa-apa peruntukan. Tapi kita faham PMX bukan macam kita. PMX bertindak bukan kerana emosi. PMX bertindak bukan kerana dendam. Sebab itu kita tidak boleh dalam politik. Sebab itu saya tidak boleh naik dalam politik. Sebab saya tidak ada jiwa seperti PMX. Orang yang boleh berada dalam politik, yang nak melakukan reformasi, orang itu mesti ada jiwa seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau selagi kita ada jiwa dendam, selagi kita ada jiwa sakit hati dengan orang, lupakan kalau kita nak jadi pemimpin dalam perjuangan reformasi ini. Hari ini orang kata dia macam-macam. Sampai ada seorang penyanyi, bekas ahli PKR, pernah diberikan dan ditawarkan oleh Datuk Seri Anwar menjadi calon, walaupun tak pegang jawatan di ranting, di cabang pun, namanya pun tak dikenali, hanya sebagai artis. Namanya dikenali sebagai artis, bukan pejuang rakyat, bukan orang parti yang hebat pun. Tetapi Anwar pernah beri dia peluang jadi calon pilihan raya, saudara. Dan orang itu hari ini adalah menjadi juru kempen derma RM10 hanya untuk jatuhkan Anwar Ibrahim.